Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya hendak berkongsi dengan rakan-rakan guru tentang bagaimana saya merekodkan kehadiran murid dalam sesi kelas PDPR yang saya jalankan. Okey, saya cuma buat melalui Google Form dan saya nak berkongsi dengan kawan-kawan lah macam mana saya buat. Okey, jom lihat macam mana Google Form yang saya buat untuk merekodkan kehadiran murid dalam sesi kelas PDPR. Okey, ini adalah Google Form yang saya buat untuk kelas saya. Okey, rekod kehadiran kelas PDPR Sejarah 4 Bestari. Saya buat satu-satu kelas sebab saya nak asingkan dia punya folder bukti yang mereka hantar tu, saya tak nak bercampur. So saya buat satu-satu. So ini untuk satu kelas lah. Okey. Ini adalah contoh. Dalam borang ni cuma ada nama, tarikh dan bahan yang perlu mereka upload. Okey, tarikh ni pun sebenarnya tak ada pun tak apa sebab dia automatik akan record. Tapi sajalah kita letak supaya murid-murid boleh alert kan tarikh hari apa. Tarikh apa, hari apa kan. Okey. So, mari kita mulakan untuk buat Google Form ni. Okay, mula-mula sekali kita kena masuk dekat kita punya drive. Okay, kita kena login email Delima. Saya guna email Delima ataupun boleh juga guna apa-apa email Gmail. Tapi saya lebih suka menggunakan email Delima. Kemudian dekat tepi ni ada drive kan. Kita klik drive dan dia akan masuklah dekat drive kita. Okey, untuk tak nak berserabut kita punya drive, kita buatlah satu folder baru. Okey, tadi dekat mana klik? Dekat sini new and then folder. And then kita labelkan kehadiran. Okey, kita create. Lepas tu dia akan ada dekat sini lah. Kita dalam my drive kehadiran folder baru. Okey, klik dekat kehadiran kosong sebab kita tak buat apa-apa lagi. So sekarang kita nak buat Google Form bagi borang kehadiran bagi murid untuk isi borang kehadiran untuk murid isi ya, bagi menandakan mereka hadir ke kelas. Okey, jom kita mulakan. Okey, mula-mula sekali klik new. Ambil Google Form yang warna purple ni, Google Form. Okey, ambil blank form. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, cara saya first saya akan tukar theme. Okey, customize theme dekat atas ni. Customize theme. Okey, klik and then choose image. Okey, kita pilihlah image yang bersesuaian. Okey, contoh kan, kalau kelas sejarah ni berkaitan dengan buku-buku, so kita letaklah gambar buku. Okey, kita insert. Okey. Okey, kemudian dia akan masuklah dekat atas. Okey, kita boleh pangkahlah yang ni. Okey, kemudian kita tulis tajuk kita, record kehadiran kelas PDPR Sejarah 4D. Contoh kan. Okey, guru siapa? Kita lah. Okay, Cikgu Nor. Okey, lepas tu kita di bawah sini kita kena letak nama murid. Okey, nak letak nama saja pun tak apa. Okey, dekat sini kita pilih short answer lah. Okey, tadi dia dah automatic kan. Okey, tak apalah. Okey, cuma di bawah ni kita kena klik required. Okey, klik required ni penting sebab kalau murid tak isi yang ni, dia tak akan boleh isi items yang seterusnya. So, kita kena wajibkan murid untuk isi nama dulu. Okey, kemudian kita nak tambah di bawah, kita klik add question ni. Okey, simbol tambah dekat tepi sini. Okey, klik and then kita letak tarikh. Sebenarnya tarikh ni tak perlu sebab dia dalam nanti bila dia record dalam data, dia akan keluar automatic tarikh bersama dengan pukul berapa mereka key in. Tapi sajalah kita letak nak bagi mereka alert. Okey, dekat sini
date. Okey, ada setengah tu dia dah automatic masuk. Okey, kemudian kita kena klik required juga. Okey, ada satu lagi, kita tambah lagi. Okey, sila upload screenshot markah latihan anda. Okay, ini kita buat adalah untuk sebagai bukti yang mereka dah selesai tugas mereka. Okey, mereka dah selesaikan latihan yang kita bagi, mereka dah selesaikan tugasan yang kita bagi. So kita perlukan bukti. So kita minta mereka untuk upload. So dekat sini multiple choice ni kita tukar, kita ambil file upload ni. Ada simbol upload ni kan? Kita ambil yang ni. File upload. Okey, kita ambil. Kita klik dekat situ. Dan kita continue sahaja. Okey, dekat sini allow only specific file types. Okey, kita nak pilih dokumen apa yang kita nak minta murid hantar. Okey, biasanya saya akan minta gambar lah. Okey, screenshot kan? Screenshot mesti gambar. So kita pilih image. Berapa keping? Contohnya ada 4. So kita pilih 5. Dekat sini ada 1, 5 dengan 10. Biasa saya akan pilih 5. Biasa latihan saya akan bagi 1 ataupun 2 Google Form quiz kan. Jadi so saya perlukan 2 screenshot. So saya letak dekat sini. Maximum file size, terpulanglah nak pilih berapa. Biasa saya pilih 10 ataupun 100 lah. Okey. Kemudian kita kena required juga. Okay. Dah selesai. Okey, bila dah selesai ni, kita kena klik dekat setting. Kita kena setting lah sikit dekat sini. Okey, kita kena untick yang ini, restrict to users in Ministry of Education Malaysia ni. Kita kena untick sebab kita nak benarkan pengguna email Google, email Gmail ataupun email yang lain dapat akses kita punya borang ni. So kita untick. Lepas tu limit to one response. Okey, kita nak klik pun boleh. Kita nak murid kita respon hanya satu kali sahaja. Tapi biasa saya tak klik kat sini sebab sebab murid kita ni dia ada kadang-kadang dia tersalah masuk, dia tersalah type nama. So dia akan mesej kita kan, cikgu saya tak boleh masuk, cikgu saya tak boleh masuk. Macam tu. So saya tak tick. Tapi kalau kita nak bagi memang nak suruh murid tu isi satu kali saja, kita boleh tick lah kat sini. Okey, yang lain tu tak payahlah. Tak payah isi dah. Okey. Kemudian tengok dekat presentation. Okey, dekat sini biasa saya akan tulis tahniah. Anda hadir ke kelas hari ini. Okay. Terima kasih. Saya buat macam itulah. Okay. And then save. Okay. Bila kita dah save, maka siaplah kita punya borang. So kita nak bagi dekat murid macam mana, kita kena dapatkan URL dia. So kita klik dekat send. Kita klik dekat butang URL ni, simbol URL ni, klik dekat sini, dia akan keluar URL. So kita nak ambil URL yang panjang ke yang pendek? Mestilah nak URL yang pendek kan. So kita klik dekat sini, and then dia akan keluar URL yang pendek. Jadi kita copy sahaja. So bila kita copy, kita paste lah dekat murid. Dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke. Okey, biasa saya akan buat borang ni awal. So saya akan simpan dulu dekat Telegram. Okey. Saya akan simpan dekat Telegram. So kalau kita nak test kita punya ni borang, kita boleh test lah. Okey, contoh kena bagi tahu murid lah untuk masuk borang ni, mereka kena isi dulu kena login dulu email. Tak kira email apa-apa pun. So dekat sini saya nak masuk, saya nak copy link, saya nak masuk dekat sini. So saya nak test kan.
Kemudian contohnya Anis. Bukan. Okey, yang ini kita tak mau ada email ni, kita boleh edit lah kita punya ni. Kita tak mau ada email, so kita boleh edit. Ni, collect email address, kita tak mau. Kita tak maulah yang nak collect email ni kan. Kita buang lah yang tu. So kita refresh. Okey. Kita refresh. Okey, dah dia dah tak ada dah. So dekat sini kita masukkan nama Anis. Okey, tarikh berapa hari bulan? 24. Okey. Okey, lepas tu kita nak kita nak buat apa ni? Kita nak sila upload screenshot markah latihan anda. Contoh lah kan. Okey, kita add file. Lepas tu kita select files from your device. Okey, contoh yang ni lah latihan saya. So, saya pun open. Okey, dia akan masuk dekat sini. Okey, kalau katakan ada 2 latihan, so dia akan klik satu lagi lah, add more files. Okey, dekat sini dia akan klik satu lagi dan dia akan melakukan proses yang sama. So sekarang saya nak satu je latihan. So saya pun upload. Okay, upload and then tekan butang submit. Okay, dah selesai. Tahniah anda hadir ke kelas hari ini. Terima kasih. Okay, murid dah hantar. So macam mana kita nak check? Okay, kita pergi balik dekat kita punya ni, Google Form ni, ataupun kita punya Google Form tadi kita kena bagi nama okey, dah masuk. Kita klik dekat situ, dia akan masuk sendiri. Kemudian kita pergi dekat kita punya drive and then kita my drive tadi kan. Kita masuk dekat kita punya folder kehadiran, dia akan ada kat sini. Ini warna purple ni adalah form kita, borang kita, dan ini adalah folder bahan yang kita collect daripada murid tu, yang murid hantar melalui upload tadi tu kan. Okey, jadi kita nak tengok. Okey, tengok kat sini. Ada tak? Ni dah ada. Okey, mudah kan? Dah ada dah. Okey. Jadi macam mana kita nak tengok data yang lain? So kita tengok dekat sini, dekat form ni. Kita klik dekat form ni. Okey. Then kita pergi dekat responses. Okay, responses. Kita tengoklah summary dia. Okay, seorang je Anis yang saya test tadi tu kan. Anis berapa hari bulan? 24. Okay, dia punya bahan dia dah upload. Okay, saya boleh create spreadsheet kat sini. Ni yang warna hijau ada simbol tambah ni, yang warna hijau ni. Okey, klik dekat situ. Okey, create a new spreadsheet. Okey, untuk kehadiran, untuk rekod kita lah. Okey, kita create sahaja. Okey, dia akan terus je generate sendiri dan dia akan masuk. Okey, macam score ni biasanya saya akan hide lah. Hide column. Okey, dekat sini. Timestamp ni dia akan automatic masuk. Dia akan masuk sendiri. Hari bulan, tarikh, jam berapa. Kemudian ini yang murid masukkan, yang murid masukkan. Senang kan kalau ada ramai. Macam contoh saya buat untuk kelas saya ni, tengok dia dah masuk kat sini. Okey, jadi saya boleh tahu berapa orang yang sedang online, berapa orang yang dah buat latihan, berapa orang yang dah hadir ke kelas. Okey, mudah sahaja. Okey, jadi kalau nak print ke, nak buat apa ke dengan data ni, kita boleh terus ambil dekat sini. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Dan saya berharap ia berguna untuk rakan-rakan guru yang lain. Senang sahaja, simple sahaja, sekejap sahaja dah boleh siap. Dan kita pun tak perlulah nak tip secara manual dekat kertas kan. Tak perlu nak print banyak kali apa semua. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.